Bismillahirrahmanirrahim. Pada muka surat yang pertama dalam risalah yang dibekalkan kepada tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Fatihah. Suratul Fatihah adalah julung-julung surah yang diturunkan dengan sempurna daripada awal hingga ke akhir surah. Ini di antara kelebihan suratul Fatihah, yang Allah Subhanahu wa taala turunkan suratul Fatihah ini secara sempurna 7 ayat. Daripada awal surah sehinggalah ke akhir surah. Surah yang diturunkan selepas surah Al-Mudaththir. Masalah penyusunan surah ini adalah benda tauqifi daripada Nabi. Walaupun Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, hak turun mula-mula, tapi Nabi perintahkan para sahabat letak surah ini di tempat sekian-sekian, ayat ini di tempat sekian-sekian. Kita nak pertikai itu bukan kerja kita. Benda tauqifi daripada Nabi SAW. Yang ketiga, kata dia surah ini termasuk dalam golongan surah Makkiyah dan juga surah Madaniyah. Kerana ianya diturunkan sebanyak 2 kali. Sekali di Mekah dan sekali di Madinah. Ini di antara istimewanya suratul Fatihah. Kalau surah lain, ayat lain turun sekali, sama ada dia Makkiyah ataupun Madaniyah. Tapi Al-Fatihah ini, sebagaimana disebut dalam kitab Manarul Huda lil Imam Syekh Ahmad bin Muhammad Abdul Karim Al-Ashmuni, kata dia Makkiyah, Madaniyah. Suratul Fatihah ni Makkiyah pun dia, Madaniyah pun dia. Apa dia Makkiyah? Sama ada dia turun di Mekah ataupun turun sebelum daripada hijrah. Madaniyah, yakni turun di Madinah ataupun selepas daripada hijrah. Ayat itu dikenali termasuk dalam golongan ayat-ayat Madaniyah. Kenapa? Li'annaha nazalat marratain. Disebut dalam kitab Manarul Huda, kata dia li'annaha nazalat marratain, kerana suratul Fatihah ni turun sebanyak 2 kali. Ni yang membuktikan kelebihan kebesaran suratul Fatihah. Bila? Marratan bi Makkah hina furidatis salah. Sekali turun di Mekah bila mana difardukan salat kepada Nabi SAW dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Itu kali yang pertama turun di Mekah. Wa marratan bil Madinah. Sekali pula untuk kali yang kedua turun di Madinah Al-Munawwarah. Bila? Hina huwilatil qiblah. Di saat diubahkan arah kiblat daripada Masjidil Aqsa di bumi Palestin ke arah Masjidil Haram di Mekah. Kita baca dalam sejarah bagaimana Nabi keluar daripada Mekah, Nabi pergi duduk di Madinah, Allah perintah Nabi sembahyang hadap muka ke arah Masjidil Aqsa di Madinah. Yang mana Masjidil Aqsa ini juga merupakan kiblat orang-orang Yahudi. Dengan harapan orang Yahudi akan menerima Islam bila Nabi sembahyang hadap kiblat ke arah mereka. Tapi apa yang berlaku adalah sebaliknya, Nabi dicerca oleh orang-orang Yahudi. Orang Yahudi kata kepada Nabi, tengok Muhammad bawa agama baru lain daripada agama kami, tapi sembahyang hadap muka ke arah kiblat sama dengan kami. 16 bulan, 17 bulan Nabi sembahyang dalam keadaan menghadap muka ke arah Masjidil Aqsa. Akhirnya turun perintah Allah supaya kiblat itu dipalingkan ke arah Masjidil Haram di Mekah. Di saat Nabi sedang sembahyang zuhur pada rakaat yang kedua, dalam keadaan rukuk, turunlah wahyu, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Dalam peristiwa ini juga, berdekatan dengan peristiwa ini juga turunnya surah Al-Fatihah buat kali yang kedua. Sebab tu para ulama kata surah Al-Fatihah ini Makkiyah pun dia, Madaniyah pun dia. 2 kali dia turun. Subhanallah. Ini di antara kebesaran kelebihan suratul Fatihah berbanding dengan surah yang lain.